Ya. Oh. Ini ya. Pulang. Pulang. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseluruh warga kerja Majlis Menuju Baru, sebelum kita memulakan acara Al-Quran Karim pada pagi ini, telah kita bersama-sama menghayati selawat nariyah dan bacaan Asma'ul Husna yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ويستسقى الغمام
لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق
الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Datuk Haji Adib Daud atau Haji Adib Azhari Daud atau pada Majlis Raja Baru, yang dihormati Setiausaha Timbalan Setiausaha, ketua jabatan dan sekalian keluarga pada Raja Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama hadir dalam program Memberikan Quran Karim serta tazkirah yang disampaikan oleh penceramah jemputan. Mudah-mudahan berkat kita menghayati baca Quran pada pagi yang penuh barakah ini, semoga Allah akan himpunkan kita khususnya warga Raja Baru sama dengan golongan orang saleh salihah yang beriman di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Qadar, mulai ayat yang pertama yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Aiman, manakala terjemahnya pula akan dipimpin dan dibaca oleh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Engkau wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, bukanlah seorang gila sebagaimana yang telah dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Maka tidak lama lagi engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua. Inna
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Oleh itu, berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم. Yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa. عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم. Yang jahat kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين. Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak pinaknya, maka ia mendustakan agama kami? إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Apabila dibacakan kepadanya akan ayat-ayat keterangan kami, ia berkata, ini ialah cerita-cerita dongeng bagi orang-orang dahulu kala. سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم. Orang yang bersifat demikian, mereka akan didedahkan dengan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya,
yang berupa belalai itu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولا يستثنون فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون. Serta mereka tidak menyebut pengecualian, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua sedang nyenyak tidur. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Lalu jadilah ia sebagai kebun yang telah binasa, semua akan buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. أنغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أنغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا وهم يتخافتون. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik, katanya, ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu untuk mendapatkan kamu. وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد قادرين. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi hari itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebunnya itu. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Sebaik-baik sahaja
sebenarnya kita telah sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. بل نحن محرومون بل نحن محرومون. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya, amatlah eloknya kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Kemudian setengahnya menghadap yang lain sambil cela-mencela. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Mereka berkata, aduhai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات
disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa yang kufur ingkar? ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون. Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang akan salah itu? أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون. Adakah kamu mempunyai sebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari? إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون. Bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kamu tetap hingga ke hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai akan apa yang telah kamu putuskan? سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم. Bertanyalah kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukumnya, bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang telah didapati oleh orang Islam? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sefaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka membawanya, jika betul mereka orang-orang yang benar. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Ingatlah, orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat, dan mereka diseru supaya sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Sambil pandangan mereka tunduk malu serta mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan, sedang mereka di dalam keadaan sihat. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Biarkanlah aku sahaja, wahai Muhammad, dengan orang-orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur ingkar itu amatlah kuat kokoh. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون. Pernahkah engkau, wahai Muhammad, meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang telah engkau sampaikan, lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjatuhkan diri dan menjauhkan diri daripada menyahut seruan? أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Atau adakah di antara mereka Lauh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang ghaib, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatannya? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكمك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Maka bersabarlah, wahai Muhammad, menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ بالعراء وهو مذموم. Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya akan tercampaklah ia ke tanah dan yang penuh ketadosan di tepi pantai dalam keadaan ia dikeplak kerana salah silapnya itu.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Selepas itu Tuhannya memilihnya serta menjadikannya dari orang-orang yang saleh. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkan kamu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat bersama-sama kita sekali lagi dalam sesi program pembudayaan Al-Quran dan juga tazkirah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kita pada hari ini dengan perkara-perkara kebaikan. Dapat kita bersama-sama membaca dan menghayati surah Al-Qalam, surah yang mempunyai banyak faedah dan ibrah yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita hayati melalui terjemahan, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk menerima dan mengambil pedoman dan pengajaran daripadanya, sehingga kita menjadikan diri kita insan yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Yusuf, di akhir surah Yusuf, Allah menerangkan tentang kisah-kisah dan juga cerita-cerita pedoman yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah para nabi, yang ianya mempunyai ibrah bagi mereka yang mempunyai hati, liulil albab, yang mana kisah dan pedoman dan pengajaran daripada Al-Quran ini hanya boleh memberikan faham dan manfaat bagi mereka yang mendengar dan menghayati dengan menggunakan hati, dengan menggunakan hati. Sebab kita ramai yang mendengar, ramai yang melihat, mendengar nasihat, mendengar daripada bacaan Al-Quran, mendengar dengan bacaan-bacaan surah dan sebagainya melalui terjemahan, tetapi tidak semua di kalangan mereka yang mendengar, yang mendengarnya dengan hati. Sehingga bagi siapa yang mendengarnya dengan menggunakan hati, maka insya-Allah pengajaran daripada ayat yang dia baca itu akan meresap ke dalam dirinya dan dia akan terjemahkan melalui amalan dan kehidupan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah ini terbaca surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam salah satu daripada surah Makkiyah yang mempunyai lebih kurang 52 ayat. Tadi kita baca ayatnya pendek-pendek, kan? Kemudian kalau siapa yang jarang baca mungkin akan terbelit-belit lidah akan membaca surah ini. Padahal kita bila bersungguh dalam membaca Al-Quran, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak, maka di sana ada ganjaran yang lebih Allah beri. Sebab tu dalam membaca Al-Quran ini jangan kita rasa malu, jangan kita rasa segan, apatah lagi dengan rasa malas dan sebagainya. Maka di sana bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quran, bahkan untuk memahami, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan amalannya itu, bahkan menempatkan mereka di kalangan golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruslah membaca Al-Quran bagi mereka yang baru nak bermula ataupun mereka yang baru menjinak-jinak, maka teruskan belajarlah walaupun dalam keadaan merangkak. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kan, bagi mereka yang membaca Al-Quran setiap daripada huruf itu, kan, dikira 10 kebaikan, kan. Bagi mereka yang membaca dalam keadaan merangkak, kan, ya tak dalam keadaan merangkak, maka di sana diberikan 2 kebaikan, bagi 2 pahala bagi setiap huruf, bahkan menjadi 20 kali ganda, kan. Jadi maknanya bagi mereka yang mengangkat dapat 1 pahala dengan bacaannya dan 1 pahala usaha untuk membacanya. Itu kelebihan yang bagi mereka belajar dan juga membaca Al-Quran. Bahkan bagi mereka yang mendalami dan memahami Al-Quran diberikan lagi kelebihan, sehingga mereka ini di hari akhirat kelak akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Qalam yang disebut sebagai Al-Qalam, kan, kita sebut sebagai pena ataupun pen, kan, kerana permulaannya itu kita sudah menyebut perkataan Al-Qalam itu sendiri dalam ayat yang pertama, yang Allah bersumpah dengan pena itu sendiri, kan. Banyak faedah dan pengajaran dan ibrah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Jadi satu perkara yang bila Allah bersumpah dengannya, maka perkara itu sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita mengambil pengajaran daripada pena. Bila kita sebut tentang pen, kan, Al-Qalam, ya, kan, maknanya ini satu perkara yang sangat penting,
yang menjadi satu asas orang itu boleh menjadi golongan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dengan pena itu sendiri seorang itu akan mendapat ilmu, dengan pena itu sendiri dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan dengan perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membezakannya dengan golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Sebab itu kita kata dalam kehidupan kita ini, sama ada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilm, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka hendaklah dia dengan adanya ilmu. Dunia kena ada ilmu, akhirat kena ada ilmu. Dan dalam ayat yang kita baca itu merangkumi beberapa perkara yang boleh kita ambil dan kita faham. Antaranya daripada ayat pertama hingga ke ayat ke-7, secara ringkasnya apa yang nak disampaikan kepada diri kita tentang bagaimana kesempurnaan agama ini, kan, kesempurnaan agama, dan juga Allah nak menzahirkan dan nak memberitahu kepada kita tentang bagaimana akhlak, bagaimana susuk peribadi, bagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Dan di sana disebutkan akhlak, Allah zahirkan akhlak Nabi. Istimewanya akhlak Nabi ini bukan sahaja akhlak yang baik, akhlak yang mulia, bahkan Allah sebut akhlak Nabi ini iaitu khuluqin azim, kan? Akhlak yang sangat agung, kan? Akhlak yang agung makna akhlak yang sangat sempurna. Sebab itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk apa perkara yang kita buat, rujuklah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam setiap perkara ada dizahirkan dalam hadis dan sirah-sirah, kerana di sana ada akhlak dan panduan yang Nabi beri kepada kita supaya kita dapat melaksanakan tugas kita dengan keadaan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah, bacalah hadis, rujuklah sirah dan sebagainya untuk kita mencontohi akhlak Nabi SAW dan juga kesempurnaan agama itu sendiri. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu Sayyidatina Aisyah bila ditanya tentang akhlak Nabi, maka disebut akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu menunjukkan akhlak Nabi SAW. Dan setelah memberitahukan tentang kemuliaan akhlak, bagaimana akhlak yang baik dan sebagainya, dalam ayat yang seterusnya Allah menerangkan tentang bagaimana juga akhlak-akhlak yang buruk, ciri-cirinya yang ada pada diri orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik. Bagaimana mereka berakhlak tidak baik kepada Nabi SAW, bagaimana mereka berakhlak tidak baik kepada masyarakat yang berada di sekelilingnya, bagaimana mereka berakhlak tidak baik dengan orang yang berada di sekitarnya, kepada fakir miskin, kemudian kepada orang yang berilmu, kepada Nabi SAW sendiri, kepada para sahabat dan sebagainya. Yang Allah zahirkan kepada kita menunjukkan ciri-ciri dan contoh-contoh tersebut untuk kita tahu, untuk kita faham bagaimana yang dikatakan akhlak yang buruk dan apa yang perlu kita tahu, iaitu hendaklah kita menjauhkan diri daripadanya. Dan banyak perkara-perkara dizahirkan dalam kitab, antaranya kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dizahirkan perkara-perkara akhlak yang mahmudah bagaimana, dan dihadirkan juga dalam kitab itu akhlak-akhlak yang tidak baik, kan? Mengumpannya, mencacinya, menghinanya dengan riak dan sebagainya. Maka segala perkara ini bila kita tahu dan kita hadap, mudah-mudahan dapat kita menjauhkan diri daripadanya, kerana ini adalah ciri akhlak-akhlak orang-orang yang kafir, mereka yang berada pada zaman Nabi SAW, yang mengingkari Nabi SAW. Jadi Allah tunjukkan, dan kemudian di sana Allah tunjukkan penyesalan pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat 17 dan hingga ke 33, kisah bagaimana nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita yang berada di atas muka bumi ini, daripada segala kekayaan, kemewahan, harta dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Dahulu kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, bahkan pada zaman sekarang, kadang-kadang kita lihat di kalangan mereka yang ingkar, mereka yang mensyirikkan Allah, mereka yang lari daripada Nabi SAW, bahkan mereka yang diberikan nikmat yang banyak dengan nikmat yang dunia ni. Daripada nikmat yang dunia diberikan banyak, sehingga kita melihat di kalangan mereka yang mengikuti Nabi
kebanyakan di kalangan orang-orang yang miskin, mereka yang fakir dan sebagainya. Sehingga kan mereka bila diberikan nikmat itu adalah bukan kerana menunjukkan kemuliaan, tetapi adalah satu penghinaan. Sebab tu kita bila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memuji kita. Bukan kita bila diberikan nikmat yang banyak, kita terus merasakan diri kita ini disayangi Allah, sehingga kadang-kadang boleh menyebabkan kita terlalai dan terleka. Bahkan perkara ini yang sentiasa berlaku bila ada pada diri kita nikmat yang banyak, bila ada pada diri kita kemewahan dan sebagainya, kadang-kadang itu menjadi ujian besar kepada diri kita, sama ada kita semakin dekat kepada Allah ataupun kita semakin jauh kepada Allah. Bila kita lihat bagaimana berlaku pada zaman Nabi, mereka yang diuji dengan nikmat yang banyak, nikmat yang besar, tetapi mereka ini semakin lama semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di hari akhirat kelak mereka menjadi orang yang sangat rugi. Allah umpamakan mereka, diumpamakan seperti ahli-ahli syurga, kan? Kisah ahli syurga. Berbezanya ahli syurga ini, mereka diberikan nikmat yang banyak. Yang pertama kerana atas sabar dan syukur mereka di atas muka bumi, dan sampai di akhirat kelak kebaikan dan ciri-ciri ahli syurga ni, insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli syurga, amin ya rabbal alamin, kan? Diberikan nikmat, kita tidak akan lalai dan kita akan sentiasa bersyukur. Kita akan sentiasa bersyukur, dan ini adalah akhlak ahli syurga, kan? Jadi berbeza dengan bila nikmat diberikan di atas muka bumi yang ia menyebabkan satu ujian. Sebab itu mereka tidak bersedekah, mereka mengkhianati orang-orang yang kafir, mereka menzalimi orang-orang kafir. Jadi perkara ini menjadi ujian kepada diri kita. Bila diberikan nikmat yang banyak, maka kita ingat daripada nikmat-nikmat itu adanya ujian dan adanya daripada bahagian-bahagian manusia yang lain. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-34 hingga ke-43, setelah mana Allah menceritakan bagaimana keadaan mereka yang kufur nikmat, mereka yang ingkar, mereka yang berakhlak tidak baik, kemudian bagaimana keadaan ahli-ahli syurga di hari akhirat kelak. Di sana Allah menyambung lagi tentang balasan golongan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah ingin menekankan kepada kita tentang tidak samanya orang yang taat dengan orang yang melakukan maksiat. Tak sama. Bukan kita kata dilihat, kita tengok daripada kesenangan, dari segi kebahagiaan, mungkin kita nampak daripada zahirnya, daripada kemewahan. Bahkan kita tengok orang ni orang yang lari daripada melakukan perintah Allah. Kadang-kadang kita tertipu dengan keadaannya, sehingga di kalangan kita ada yang lari sehingga mengatakan, buat apa aku nak sembahyang lagi, buat apa aku nak mohon, kan? Bukan Tuhan nak bagi, bukan Tuhan nak mudahkan urusan aku, bukan Tuhan nak bantu aku dan sebagainya. Kadang-kadang menjadikan perkara itu tipu daya bagi diri kita. Kerana kita lihat orang yang di luar sana pun, walaupun mereka tak sembahyang, walaupun mereka tidak puasa, walaupun mereka tidak membaca Al-Quran, walaupun tidak sedekah, tapi hidup mewah, kan? Allah kata tidak sama sebenarnya orang yang taat dengan orang yang maksiat. Bahkan di atas muka bumi ini, itu semua itu adalah perkara yang sia-sia sahaja. Jadi dengan itu Allah terangkan tadi daripada awal sehingga ke ayat yang ke-43 bagaimana keadaan orang yang taat. Padahal juga pada surah Al-Mulk sebelum ni yang kita baca, kan, Allah menerangkan bagaimana keadaan ahli syurga, dan Allah menerangkan panjang tentang mereka yang duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana maksiat mereka. Dengan sebab itu, antara perkara yang perlu kita lihat untuk membezakan dua perkara ini, iaitu melihat kepada hati kita. Sebab tu hati ini perlu sentiasa dijaga dan cuba diberikan makanan yang baik. Kalau kita sentiasa jaga perut kita, diri kita, supaya dalam keadaan elok, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan diisi makanan, tetapi jangan terlupa yang sangat penting, iaitu hati kita, kan? Hati kita perlu untuk diberikan pengisian, perlukan diberikan rohani, perlu diberikan makanan, supaya bila hati ini dalam keadaan segar, dalam keadaan kuat, maka dia mampu untuk membezakan mana yang taat, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau bila hati ini sentiasa dilalaikan, tidak diberikan makanan rohani, tidak diberikan pengisian, maka kadang-kadang kita tak dapat beza mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan yang lebih kita
yang lebih kita bimbangkan, hati kita ini mudah mengikut yang tidak baik. Wa'iyazbillah min zalik. Kemudian pada ayat yang ke-44 hingga ke ayat 52, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, memberikan peringatan, ketakutan kepada mereka yang ingkar kepada perintah Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Allah mampu buat apa sahaja yang dia inginkan ke atas mereka yang ingkar, sama ada di atas muka bumi ataupun di hari akhirat kelak. Wa'iyazbillah min zalik. Dan di sana juga Allah memberikan perumpamaan yang sangat penting untuk diri kita dalam keadaan bersabar dan syukur, iaitu diumpamakan kisah bagaimana kisah seorang Nabi yang diberikan ujian, yang kita selalu dengar kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang lari daripada kaumnya sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh seekor ikan, dan kemudian dengan bila dia bertaubat dan sebagainya, maka dipulangkan semula dan dia menjadi golongan yang diterima taubat dan juga dijadikan golongan orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan tentang kesabaran, kan? Kadang-kadang kita dalam memberi nasihat dan pengajaran kepada manusia, kadang-kadang kita ni lari, kan, jauh hati kita ni daripada nak bersabar. Kadang-kadang sampai pada diri kita, saya dah tak boleh nak nasihat dia, ustaz, kan, degil, kepala batu, kan? Jadi kadang-kadang datang soalan, perlu ke saya nak teruskan nasihat kawan saya ni, ustaz, kan? Perlu ke kalau nasihat pun masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kan? Tak ada gunanya, kan? Jadi perlu ke saya berhenti je buat tak tahu je? Kita kata apa? Teruskan nasihat. Kenapa? Kerana urusan hidayah itu bukan milik kita, bukan kuasa kita, tapi itu adalah kuasa dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan pengajaran tentang mereka yang sampai nasihat dan pengajaran itu nak terima ke tak nak terima, nak ubah ataupun tidak ubah. Kita berdoa kepada Allah SWT, moga Allah berikan hidayah kepadanya. Tugas kita menyampaikan, tugas kita menasihatkan. Kadang-kadang disebabkan kita rasa hidayah itu milik kita, kita rasa bila kita nasihat dia perlu berubah. Kadang-kadang bila dia tidak berubah, menyebabkan kita lemah untuk menyampaikan lagi, kita tak nak menyampaikan lagi, sehingga kita putus asa. Jadi perkara itu yang kadang-kadang menjadi ujian kepada mereka yang ingin menyampaikan kebaikan kepada manusia yang lain, menasihat. Bahkan para Nabi dan Rasul, kadang-kadang mereka diberikan ujian, kaum yang sangat degil, yang keras kepala, tak nak dengar. Kadang-kadang hati itu kadang-kadang dah penat, berbolak-balik, dah letih dan sebagainya. Tapi Allah mengingatkan mereka tentang bagaimana Nabi-Nabi yang sebelumnya, dan Allah berikan kekuatan, kesabaran dan syukur. Kenapa? Selagi mana kita menyampaikan dalam kesabaran, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita golongan yang tidak rugi, golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa peringatan dan nasihat yang boleh kita ambil daripada surah Al-Qalam, yang sebenarnya sangat banyak lagi pengajaran dan ibrah yang boleh kita ambil daripada surah tersebut. Mudah-mudahan kita dapat terus membaca dan menghayati bacaan-bacaan kita dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita beramal dengannya, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi program kita pada pertemuan yang akan datang. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sepanjang kita berada di dalam majlis ini, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.